Assalamualaikum warahmatullahi. Kami daripada kumpulan 10 akan membentangkan aktiviti jualan kami. Yang pertama adalah latar belakang syarikat kami. Nama syarikat kami adalah Chocoman. Jenis-jenis produk yang kami jual adalah makanan ringan dan cetakan. Pelanggan akan kongsi kami adalah 6 orang dan kami menjual di platform WhatsApp. Ini adalah 6 rakan kongsi kami. Yang pertama adalah Sofia binti Rahmat, Nur Fazana binti Muhammad Zubair, Wan Azmira Naziah binti Wan Aznan, Alia Amirah binti Sirajuddin, Kristina Sarah binti Fazlin dan Nurin Atidah binti Ahmad Syazali. Matlamat syarikat yang pertama adalah misi, menjadikan syarikat Chocoman sebagai sebuah syarikat yang dikenali ramai dan dipercayai pelanggan daripada pelbagai latar belakang. Visi, mengutamakan khidmat pelanggan yang terbaik serta kualiti produk yang konsisten di samping menjalankan perniagaan yang efisien. Nilai, ketulusan dalam perniagaan, kegigihan dalam keusahawanan, mempromosikan produk dan efisien dalam melakukan tugas. Ini merupakan struktur syarikat kami. Pengurus besar kami adalah Nur Fazana binti Muhammad Zubair, diikuti oleh pengurus pentadbiran Sofia binti Rahmat, pengurus logistik Wan Azmira Naziah binti Wan Aznan, pengurus kewangan Alia Amirah binti Sirajuddin, pengurus operasi Nurin Atidah binti Ahmad Syazali dan akhir sekali pengurus jualan Kristina Sarah binti Fazlin. Baiklah, sekarang kita akan teruskan pemandangan kepada strategi pemasaran 4P, iaitu produk, harga, pengedaran dan juga promosi. Kami akan teruskan pula kepada strategi pemasaran 4P yang pertama dan kedua, iaitu produk dan juga harga. Kami telah menyediakan jualan seperti makanan dan juga servis. Bagi makanan, kami telah menjual Chocoja dan juga ramen. Manakala bagi servis pula adalah servis pencetakan. Bagi Chocoja, semua jenis flavor Chocoja kami telah menjual berharga RM13, iaitu Choco Ball, Choco Rice, Choco Crunch, Mini Rainbow, Choco Crunch, Strawberry Chocolate Honey Star. Yang kedua pula adalah ramen. Semua jenis ramen yang telah kami jual adalah berharga sebanyak RM6, iaitu dari segi perisa original, cheese, carbonara, cream carbonara, quattro cheese. Yang kedua pula adalah segi servis perkhidmatan. Kami telah menyediakan servis perkhidmatan percetakan dari segi photostat dan juga cetakan printing. Bagi photostat hitam putih, kami telah menyediakan harga iaitu 10 sen. Manakala bagi photostat berwarna, kami telah menyediakan harga 50 sen. Bagi cetakan printing pula hitam putih, kami telah menyediakan harga 20 sen sekeping dan juga bagi cetakan printing berwarna adalah berharga RM1. Strategi pemasaran 4P yang seterusnya adalah pengedaran. Dari segi pengedaran, pelanggan boleh melakukan tempahan melalui WhatsApp ataupun Telegram ataupun secara jualan terus datang ke lokasi perniagaan. Produk makanan seperti ramen dan juga Chocoja telah diletakkan di dalam plastik sebelum diberi kepada pelanggan untuk memudahkan mereka untuk membawa makanan tersebut. Yang ketiga pula adalah produk cetakan dikelipkan dengan penada kertas supaya kertas yang diberi kepada mereka tidak berterabur merata-rata. Oleh itu, produk juga telah dihantar secara terus kepada pelanggan mengikut lokasi yang telah ditetapkan oleh pelanggan itu sendiri, ataupun mereka boleh mengambil terus produk mereka daripada lokasi jualan mengikut kesesuaian pelanggan tersebut. Strategi pemasaran yang seterusnya pula adalah promosi dan juga pengiklanan. Bagi promosi dan pengiklanan, kami telah mengadakan promosi dan pengiklanan melalui poster. Dan poster ini telah kami letakkan jualan yang telah kami jual seperti ramen, Chocoja dan juga promosi yang telah kami lakukan. Dan kami telah membentangkan grafik gambar dan juga harga supaya memudahkan pelanggan untuk mengetahui apakah produk yang kami jual dan apakah harga yang perlu mereka bayar untuk produk tersebut. Dan maklumat berkaitan poster ini akan disebarkan melalui aplikasi WhatsApp yang dikhaskan untuk melakukan jualan ini. Dan kami telah melakukan promosi set combo di mana apabila mereka membeli ramen dan juga Chocoja
bersama, mereka akan mendapat promosi sebanyak RM1. Jadi, harga asal untuk produk yang mereka beli sepatutnya RM19, tetapi telah dikurangkan RM1 menjadi RM18 sahaja. Hal ini akan menarik lebih ramai pelanggan untuk membeli produk kami. Bagi kaedah pembayaran pula, kami telah menyediakan dua jenis metod pembayaran iaitu wang tunai dan juga QR code ataupun transfer. Hal ini memudahkan pelanggan untuk membayar kerana ada setengah pelanggan tidak mempunyai wang tunai yang mencukupi, dan hal ini menyebabkan mereka lebih prefer untuk melakukan pembayaran secara QR code yang lebih mudah dan cepat. Rata-rata melalui maklum balas pelanggan, mereka telah mengatakan bahawa produk kami ini adalah sangat murah kerana mereka merupakan seorang pelajar. Oleh itu, mereka dapat menjimatkan duit daripada membeli daripada luar yang harganya lebih mahal. Dan mereka juga berkata bahawa mereka ingin membeli lagi daripada kami. Dan ada juga yang berkata bahawa ramen yang telah kami sediakan adalah sangat berkualiti dan murah, dan mereka ingin mengulangi untuk membeli daripada kami. Dan hal ini menunjukkan bahawa produk yang telah kami jual adalah berkesan untuk pelanggan kami. Fokus pelanggan kami iaitu pelajar di desa siswa ini. Sekarang, kita akan lihat bisnes model Canvas bagi syarikat Cocoman. Terdapat 6 aspek dalam perhubungan utama syarikat kami iaitu pembekal kertas, pemasang kertas, pembekal dakwat, pemasang dakwat, pembekal cokoja dan juga ejen ramen dan juga ejen cokoja. Seterusnya, bagi aktiviti utama syarikat kami ialah yang pertama, aktiviti jualan. Kami telah menjual pelbagai jenis produk dan servis bagi memaksimalkan keuntungan syarikat. Yang kedua, aktiviti pemasaran. Pelbagai platform dan media kreatif telah digunakan bagi menarik perhatian para pelanggan. Yang ketiga, aktiviti kewangan seperti modal dan juga kaedah pembayaran pelanggan. Bagi memudahkan urusan pembayaran, kami telah menggunakan kaedah kod QR dan juga tunai. Yang keempat ialah aktiviti pengurusan. Yang seterusnya ialah aktiviti perkhidmatan pelanggan seperti membalas mesej dan juga mengambil pesanan melalui aplikasi WhatsApp. Dan yang terakhir ialah aktiviti penghantaran di mana kami telah menghantar produk secara COD terus ke bilik para pelanggan. Terdapat 3 sumber utama bagi syarikat Cocoman iaitu sumber fizikal, sumber kewangan dan juga sumber manusia. Bagi sumber fizikal, terdapat beberapa komponen seperti cokoja, ramen, dakwat dan juga mesin cetak. Bagi sumber kewangan pula, modal perniagaan telah diperolehi daripada setiap ahli rakam kongsi secara sama rata. Bagi sumber manusia pula, kreativiti setiap ahli rakam kongsi telah digunakan untuk mempromosikan perniagaan melalui pelbagai platform seperti WhatsApp dan juga Telegram. Bagi media pula, poster hebahan jualan dan juga ayat hebahan telah diolah berdasarkan idea semua ahli rakam kongsi. Seterusnya pula adalah value proposition, di mana terdapat 6 jenis kategori iaitu pain, pain reliever, gain dan gain creator, jobs, products and services. Untuk pain, pelajar tidak dapat mencetak kertas pada waktu malam. Oleh itu, kami menyediakan pain reliever iaitu kami menyediakan servis perkhidmatan cetakan pada bila-bila masa saja. Yang kedua pula adalah harga cokoja dan ramen yang mahal sekitar kampus. Oleh itu, kami telah menyediakan harga cokoja dan ramen yang lebih murah dan berpatutan kepada pelajar. Seterusnya pula adalah gain, di mana pelajar ingin berasa tenang selepas menyiapkan sesuatu projek. Gain creator kami adalah menyediakan servis pencetakan pada waktu malam supaya pelajar dapat mencetak assignment mereka pada waktu malam. Seterusnya pula ada pelajar ingin menghadiahi diri sendiri sebagai ganjaran. Oleh itu, kami telah menyediakan jualan ramen dan juga cokoja pada harga yang berpatutan. Seterusnya pula adalah jobs, products and services. Jobs di mana pelajar tidak mempunyai masa untuk pergi ke kedai kerana terlalu sibuk. Oleh itu, kami telah menyediakan perkhidmatan pembayaran secara penghantaran untuk menjimatkan masa pelajar. Seterusnya pula adalah hubungan bersama pelanggan, iaitu melalui layan diri dan juga sebagai penyokong kepada pelanggan. Kerana kami ingin memberi sokongan kepada pelanggan untuk membeli barangan walaupun mereka berada di siswa-siswa di mana ianya sangat sukar untuk
memasak. Jadi hal ini akan menyebabkan mereka lebih mudah dengan membeli ramen kami, membeli cokoja, di mana ia lebih mudah dimakan, lebih mudah dibuat, dan juga servis percetakan di mana mereka dapat mencetak apa-apa saja kertas yang mereka perlukan walau di mana-mana saja mereka berada. Mereka hanya perlu menghantar kertas ataupun PDF file kepada kami untuk dicetak pada bila-bila masa. Yang pula adalah dari segi saluran. Pelanggan boleh menghubungi kami melalui WhatsApp dan juga Telegram, di mana ketika kami mempromosikan produk kami, kami telah menyediakan link WhatsApp dan juga Telegram, dan mereka hanya perlu menekan link tersebut untuk menghubungi kami pada bila-bila masa sahaja. Yang seterusnya pula adalah segmen pelanggan, di mana fokus kami adalah terhadap pelanggan yang menetap di asrama, iaitu di sini dikenali sebagai desa siswa. Perkhidmatan dan produk yang telah ditawarkan adalah untuk memudahkan pelanggan itu sendiri. Hal ini kerana makanan dan servis percetakan yang telah kami berikan adalah lebih sesuai untuk pelanggan, seperti ramen dan juga cokoja yang dijual adalah mudah untuk dimakan. Contohnya, ramen hanya memerlukan masa lebih kurang 5 minit untuk disediakan, manakala makanan di luar memerlukan masa lebih kurang 15 minit hingga 20 minit untuk disiapkan. Manakala cokoja pula boleh dimakan begitu sahaja. Yang seterusnya pula adalah kemudahan servis percetakan. Ia dapat memudahkan pelanggan kami, iaitu pelajar, untuk mencetak pada bila-bila masa saja yang mereka perlukan. Terdapat dua jenis struktur kos, iaitu kos tetap dan yang kedua ialah kos berubah. Kos tetap merangkumi modal, cas penghantaran dan harga jualan, manakala kos berubah merangkumi harga restock mengikut permintaan dan harga pemulangan semula wang akibat servis atau produk yang rosak atau kurang berkualiti. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai jalinan keuntungan. Syarikat kami telah mendapat keuntungan melalui jualan. Harga jualan adalah berdasarkan kos pembuatan dan margin yang telah ditetapkan. Perkhidmatan penghantaran juga telah dilakukan untuk menarik lebih ramai pelanggan. Grup WhatsApp pelanggan dicipta supaya mereka mengetahui tentang produk-produk yang dijual. Akhir sekali, maklum balas pelanggan diuar-uarkan untuk mendapatkan perhatian pelanggan lain. Berikut merupakan strategi Canvas bagi perniagaan ramen dan cokoja. Manakala strategi Canvas yang kedua menunjukkan strategi Canvas servis percetakan. Saya Isna Sarapati Fazlin bernama Majid 160296. Sepanjang proses perniagaan, kami menggunakan kaedah SWOT untuk membantu dan juga menganalisis perniagaan kami. S iaitu strength, bermaksud kelebihan. Antara kelebihan kami adalah jenama cokoja dan juga ramen yang sudah pun terkenal di Malaysia. Yang kedua, pembekal utama yang kami peroleh adalah daripada orang yang sama. Dengan itu, kami dapat mendapat harga dengan murah dan juga berpatutan. Dua daripada rakan kursi kami sudah memiliki mesin pencetak, di mana ini akan memudahkan lagi kami untuk melakukan servis percetakan di USM. W, weakness, bermaksud kelemahan. Antara kelemahan kami adalah kami tidak mempunyai pengangkutan untuk proses penghantaran lebih-lebih lagi kepada pembeli yang tinggal di luar USM. Kami juga memiliki masa terhad di mana kami mempunyai pelbagai komitmen yang lain. Selain itu, ruang penyimpanan produk jualan kami juga terhad dan juga kami juga terpaksa mengenakan cas penghantaran. O bermaksud opportunities, iaitu peluang. Antara peluang kami adalah kami dapat mempromosikan jualan kami di platform media sosial seperti WhatsApp. Selain itu, produk makanan terutamanya ramen sangatlah mempunyai permintaan yang tinggi, lebih lagi dalam kalangan pelajar. Kami juga menawarkan pelbagai perisa ramen dan cokoja. T, tricks, iaitu cabaran. Antara cabaran kami ialah produk makanan iaitu ramen dan cokoja mempunyai tarikh luput. Oleh itu, kami terpaksa membuang jikalau ramen dan cokoja yang sudah pun melebihi daripada tarikh luput tersebut. Kami juga, perniagaan kami juga terkendala kerana semasa kehabisan stok. Selain itu, kami juga mendapati terlalu ramai pesan yang menjual ramen di USM. Kadang-kadang
Pembeli juga membuat bayaran yang sedikit lewat daripada tempoh sepatutnya. Antara cabaran bagi servis percetakan pula adalah dawat mesin yang habis terlalu cepat dan juga berlaku beberapa kesilapan teknikal semasa proses pencetakan. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai pengurusan risiko. Sepanjang pengoperasian syarikat, kami menghadapi beberapa risiko. Yang pertama, persaingan yang tinggi antara penjual ramen dan juga Chokoja. Syarikat kami perlu bersaing dengan syarikat yang turut menjual ramen dan Chokoja seperti Ramen Kingdom, Extra Legacy dan Chocolate. Yang kedua, keterjaminan produk. Chokoja perlu disimpan di tempat yang sesuai agar coklat tidak mencair sehingga menjejaskan kualiti produk. Tarikh luput ramen dan juga Chokoja perlu diperiksa kerap kali agar produk yang telah melepasi tarikh luput tidak dijual kepada pelanggan. Yang ketiga, ketersediaan stok daripada pembekal sangat terhad. Syarikat kami menghadapi kesukaran sewaktu mencari stok produk. Yang keempat, risiko keselamatan dan penipuan daripada pembekal. Sebelum proses pembelian diteruskan, latar belakang penjual perlulah diperiksa agar kes penipuan dapat dielakkan. Yang terakhir, keadaan pasaran yang tidak stabil. Harga ramen serta Chokoja daripada pembekal sentiasa meningkat disebabkan oleh keadaan pasaran yang tidak stabil. Berikut merupakan cara tangani risiko bagi perniagaan ramen dan Chokoja. Bagi menangani risiko persaingan yang tinggi antara penjual ramen dan Chokoja, syarikat kami telah menetapkan sasaran pelanggan. Seterusnya, kami juga telah membuat promosi perniagaan secara berkala terutama pada waktu screen time pelajar. Syarikat kami juga telah menggunakan cara promosi yang lebih menarik dan kreatif. Bagi menangani risiko keterjaminan kualiti produk, syarikat kami telah mencatat tarikh setiap pembelian produk. Kami juga mencatat serta memeriksa tarikh luput bagi setiap produk dengan kerap. Syarikat kami juga telah menyimpan stok secara rapi dan diletakkan di tempat yang sesuai. Bagi menguruskan risiko ketersediaan stok, kami sentiasa restock semula produk apabila kuantiti produk jualan semakin berkurang. Pengurus operasi juga mengemas-kini jumlah produk di poster hebahan dan iklan. Bagi menangani risiko keselamatan dan penipuan daripada pembekal, pengurus operasi juga telah memeriksa maklumat pembekal serta ulasan daripada pembeli lain sebelum membuat pembelian. Syarikat kami juga telah meminta penerangan yang terperinci berkenaan produk daripada pembekal. Akhir sekali, bagi menangani risiko keadaan pasaran yang tidak stabil, kami telah memastikan permintaan bekalan produk daripada pembekal sentiasa ada. Kami juga mencari pembekal lain sebagai sandaran ataupun backup. Berikut merupakan pengurusan risiko bagi servis percetakan. Yang pertama, mesin pencetak rosak dan kehabisan dakwat. Yang kedua, kesilapan semasa mencetak. Dan yang terakhir, format dan arahan daripada pelanggan tidak jelas. Berikut merupakan pengurusan risiko bagi servis percetakan. Yang pertama, mesin pencetak rosak dan kehabisan dakwat. Yang kedua, kesilapan semasa mencetak. Dan yang terakhir, format dan arahan daripada pelanggan tidak jelas. Pengurusan jalinan rantaian. Pembekal ditinjau melalui pelbagai platform seperti Shopee, WhatsApp, Instagram dan Facebook. Maklumat tentang kualiti produk yang diterima oleh penjual lain yang menggunakan perkhidmatan pembekal yang sama telah dinilai sebelum memilih pembekal. Kemudahan untuk menghubungi pembekal bagi tujuan negosiasi serta penghantaran produk juga telah dilakukan. Antara faktor yang menyebabkan kami telah memilih pembekal yang sedia ada adalah kerana pembekal menawarkan harga yang berpatutan, pembekal mempunyai ketersediaan stok yang mencukupi, pembekal mampu menghantar produk ke kampus melalui kaedah karier penghantaran, serta jenis dan kepelbagaian produk yang sesuai dengan sasaran pelanggan kami. Berikut adalah antara pembekal-pembekal terpilih dalam membekalkan produk ramen dan Chokoja dalam perniagaan kami. Antara cabaran dalam menjalankan perniagaan ini adalah stok jualan ramen yang terhad, masa yang ditawarkan untuk servis pencetakan juga adalah terhad. Kami mempunyai terlalu ramai pesaing dan permintaan pelanggan yang menggunakan servis pencetakan adalah kurang jelas, serta kesukaran dalam membuat proses penghantaran. Antara alternatif yang kami usahakan bagi meningkat prestasi perniagaan ialah dari aspek perkhidmatan pelanggan, kami akan berespon kepada pembeli dengan
cepat dan juga kami akan cuba untuk bersopan santun ketika berhubung dengan pelanggan. Kami juga akan menggunakan template ketika mengambil order melalui WhatsApp supaya proses perniagaan tersebut berjalan dengan lancar. Dari aspek produk pula, kami akan memvariasikan jenis produk yang dijual. Contohnya, kami menjual pelbagai versi ramen dan cekoja. Penjual juga melakukan kawalan mutu produk yang diterima oleh pembekal sebelum dijual kepada pelanggan. Dari aspek promosi dan periklanan pula, kami akan melakukan promosi harga combo di mana pelanggan dapat membeli ramen dan cekoja dengan harga yang murah. Selain itu, kami akan mengekalkan harga mampu milik untuk para pelanggan. Dan akhir sekali, kami penjual akan menyebarkan poster jualan melalui pelbagai platform seperti WhatsApp. Berikut ialah modal perniagaan kami. Seperti yang ditunjukkan melalui analisa ini, setiap ahli raka kongsi telah mengeluarkan modal secara sama rata iaitu sebanyak RM68 setiap orang. Jumlah keseluruhan modal kami ialah RM408. Berikut adalah senarai belian barang yang jualan kami sepanjang perniagaan berlangsung. 120 unit ramen yang telah dibeli daripada pembekal adalah berjumlah RM539.98. 48 unit cekoja pula berjumlah RM432. Seterusnya, kos penghantaran ramen dan cekoja daripada pembekal ke kampus adalah sebanyak RM32. Kami juga telah memerlukan satu kotak kertas yang telah berjumlah RM17 dan dakwat mesin cetak yang berjumlah RM89.40. Manakala, bagi pembelian buku riset adalah berjumlah RM1.90 sahaja. Jumlah pengeluaran wang bagi tujuan pembelian keperluan produk sepanjang perniagaan adalah berjumlah RM1,112.28. Berikut ialah rekod jualan bagi syarikat Jokomed. Untuk produk ramen, harga pembelian seunit ialah RM4.50 dan harga jualan yang kami tetapkan adalah sebanyak RM6. Unit terjual adalah sebanyak 112 unit, tidak termasuk jumlah ramen yang dijual melalui promosi combo. Bagi cekoja pula, harga seunit ialah RM9 dan harga jualan ialah RM13 seunit. Jumlah cekoja yang terjual ialah sebanyak 39 unit. Bagi promosi combo, iaitu pembelian secara pakej yang merangkumi satu ramen dan juga satu cekoja, harga pembelian seunit ialah RM13.50, manakala harga jualan adalah sebanyak RM18. Jumlah combo yang terjual adalah sebanyak 7 unit. Bagi printing service telah dibahagikan mengikut jenis-jenis printing termasuklah fotostat warna, fotostat hitam putih, cetak warna dan juga cetak hitam putih. Setiap harga pembelian bagi setiap jenis adalah berbeza mengikut jenis-jenis yang ditetapkan iaitu 50 sen bagi fotostat warna, 10 sen bagi fotostat hitam putih, RM1 bagi cetak warna dan juga 20 sen bagi cetak hitam putih. Harga jualan pula bergantung mengikut harga helaian yang diminta oleh para pelanggan. Sebanyak 3 unit telah terjual untuk fotostat warna, 5 unit bagi fotostat hitam putih, 23 unit untuk cetak warna dan 738 unit bagi cetak hitam putih. Kos penghantaran secara COD juga telah membuahkan hasil sebanyak RM18.80. Secara keseluruhan, jumlah jualan kami ialah RM1,496 dan 40 sen. Keuntungan jualan bagi syarikat Cokomen telah dikira melalui formula keuntungan jualan sama dengan jumlah jualan, tolak modal dan tolak ambilan. Jadi, angka tersebut ialah RM1,496.40 iaitu jumlah jualan, tolak dengan RM408 iaitu modal kami dan RM704.28 bagi jumlah ambilan. Jadi, keuntungan bersih jualan adalah sebanyak RM384.12. Manakala bagi keuntungan setiap ahli, RM384.12 telah dibahagikan kepada 6 untuk dibahagikan secara sama rata. Oleh yang demikian, keuntungan setiap ahli adalah sebanyak RM64.02.